Zunisha, teman atau nakama kepada Joy Boy. Kali ini saya fit begini, detektif, Rampo, versi saya lah. Kali ini saya tak dapat tidur malam dengan Lena disebabkan chapter 1040 One Piece manga banyak teori keluar, banyak yang nak sambung-sambung poin-poin connection yang boleh masuk akal di fikiran saya lah. Last chapter 1040 memang mind blowing. Tak tahu nak kata macam mana. Pas satu misteri ditimbulkan tiga misteri lagi, macam-macam misteri lagi. Zunisha punya jenayah. Subscribe dulu, jom discuss. Kisah First Century 800 tahun dulu, Joy Boy aka Luffy sekarang. Sekarang ni versi Joy Boy lah. Joy ini riang, boy lelaki riang. So Luffy, Joy Boy lelaki, Luffy ini adalah manifestasi daripada Joy Boy punya karakter daripada Bird Century 800 tahun dulu. So dalam kisah Bird Century ni, Joy Boy ni adalah sebagai hero lah ataupun karakter penting yang menjadi pertempuan dunia, sama ada dia ni adalah raja. Sebelum ni ada dikatakan pasal Sun God Nika, iaitu Tuhan Matahari, Tuhan Api daripada zaman Bird Century, iaitu raja pada zaman Bird Century. So itu misteri itu belum dirungkai lagi secara detail. Dari satu poin ke satu poin belum ada. Cuma ada poin utama sekarang ni, Joy Boy aka Sun God Nika aka Luffy versi sekarang. Ini telah diramal sejak daripada 800 tahun dulu. Poneglyph tu lah. Dari ramalan Poneglyph, penceritaan siapa Joy Boy sampailah ke One Piece. Okay, sekarang kita kena bagi hint Zunisha ni. Jadi teman ataupun nakama ataupun kawan si Joy Boy ni. Dia telah melakukan jenayah yang berat. Dia telah mungkin mengkhianati Joy Boy. Dia ada satu tugasan yang mungkin dia tak buat, dia tak edarkan. Itu satu poin untuk kita discuss. Satu pasal Zunisha ni, kita tak tahu dia punya size asal memang gitu ke sejak dari azali lagi, sejak dari mula-mula lagi, dari zaman Bird Century. Memang saya tak tahu Zunisha punya size ni memang dah besar, memang dah gergasi sejak dari awal ataupun memang dia ni macam labun, berada pada saiz yang kecil dan lama-kelamaan dia menjadi besar-besar. Kalau tengok daripada kisah labun, dia boleh menjadi sebesar begitu hanya dalam masa tolak lah 52. So umur Brook berjumpa dengan labun semasa dia kecil, labun tu. So masa tu baby masih bayi lagi labun, 50 tahun yang lalu. Konsep pembesaran di One Piece ni tak normal macam di dunia nyata, sebab ialah dia akan namakan anime. Dalam 50 tahun tu dia boleh menjadi besar, sebesar-besar gunung, itulah lembun. Bayangkan 800 tahun umur Zunisha ni, belum dipastikan lagi umur sebenar Zunisha ni adakah 800 tahun ataupun melebihi 800 tahun. So bayangkan 50 tahun umur labun, bayangkan 800 tahun umur Zunisha. Besar gila, dia boleh menjadi sebesar-besar alam, sebesar-besar, lebih besar daripada Redline. Redline adalah berketinggian 10,000 meter, Zunisha berketinggian 35,000 meter, 35 km, bayangkan besarnya tu. So kita tak tahu semasa 800 tahun tu dia punya besar saiz giant ataupun lebih kecil, sebab saiz topi jerami yang ada di Merijoa, Straw Hat, topi jerami bersaiz besar, boleh dikatakan itu adalah saiz giant. So Joy Boy ni sebesar giant dan Zunisha ni sebesar giant jugalah. So tak taruh sangat perbezaan saiz pada 800 tahun dahulu. So itu salah satu diskusi konsep nakama di dalam penceritaan One Piece ni yang telah didedahkan, yang diamalkan oleh Oda, geng topi jerami, Straw Hats, teman-teman sahabat Luffy, Zoro, Sanji, Usopp, Nami, Robin, Chopper, Franky, Brook, Jinbe. Kegerapan mereka tu sangat dekat antara hati mereka. Mereka saya tak nampak boleh mengkhianati antara satu dengan lain. Berbalik dengan case sebelum ni, macam Usopp, macam Sanji, itu lain case lah berbanding dengan case yang dialami oleh Zunisha ni, yang dia telah melakukan suatu jenayah yang boleh menyebabkan dia merana selama 800 tahun, memikul beban tu selama 800 tahun. Dia berjalan tak henti. Dikenalkan Zo ni semasa Zo episod dalam 770 lebih,
760 dikatakan detail tentang Zoni, dia telah melakukan jenayah, dia telah berjalan selama-lamanya eternity, tapi tak dispesifikkan sejak dari kapan start bermula menebus dosa perbuatan jenayah dia tu. Dinyatakan lagi, jadi dinyatakan apa yang dia telah buat dengan Joy Boy. Konsep nakama dalam One Piece ni, kita tak mengkhianati kawan kita secara berat, kita tak meninggalkan teman kita 100%, 360 darjah, tak. Dalam konsep One Piece punya teman bukan begitu. Joy Boy ini dikenali dengan orang yang memiliki connection dengan One Piece, dengan ancient weapon, senjata purba seperti Poseidon, iaitu Princess Putri Shiroshi. Dia mempunyai kenalan, kaitan dengan Putri Duyung pada zaman dia 800 tahun dulu, iaitu Poseidon dan juga Pluton dan Uranus. Ada 3 senjata purba, ancient weapon: Uranus, Pluton, and Poseidon. Poseidon dah kita tahu, Putri Shiroshi. Dia ni mampu mengawal Sea King, Raja Laut. So bayangkan, dia punya kenalan ni adalah orang-orang yang boleh mengawal binatang-binatang besar ni. So orang yang boleh mengawal Zunisha adalah Momo sekarang. Berkaitan dengan penceritaan Kozuki dengan Joy Boy, Oden telah menyatakan yang ada kaitan antara Wano dan Kozuki dengan penceritaan 800 tahun dahulu. Kawan-kawan Joy Boy ni mungkin daripada kalangan Kozuki pada 800 tahun dulu. Dia antara nakama kepada Joy Boy ni. Poseidon, kawan Joy Boy. Uranus kita belum betul-betul pasti apa Uranus tu. Mungkin Devil Fruit Awakening yang digemparkan oleh Gorosei sebelum ni, yang telah disembunyikan oleh Gorosei, identity Devil Fruit tu. Kita belum tahu secara spesifik apa yang dikatakan oleh Gorosei. Mungkin Gomu no ataupun Law punya Devil Fruit, ataupun Robin, Momonosuke ataupun Kaido, itu belum dinyatakan. Antara possibility barangkali yang lain adalah Momo, Kozuki itu adalah Uranus yang boleh mengawal Zunisha. Zunisha memegang status bahaya yang besar kepada dunia. Dengan size dia, dengan kekuatannya, dia boleh menghancurkan armada yang banyak dan sekali swing daripada dia punya belai itu. So bayangkan kalau seseorang boleh mengawal tu, boleh menghancurkan dunia, boleh menterbalikkan red line 10,000 meter, Zunisha 35,000 meter. Dia boleh melangkah aja daripada satu red line ke satu red line. Bayangkan dengan akal sebesar gitu, 3 kali ganda daripada red line. Dia boleh menghancurkan red line tu dengan belai, dengan kekuatan dia. Pemisah antara lautan di dunia ni, antara South Blue, East Blue, North Blue dengan West Blue. Bayangkan dihancurkan di tengah-tengah, di gunung Reverse Mountain tu, di sana titik pemecah tu oleh Zunisha. Lautan yang dihancurkan oleh Zunisha di Reverse Mountain tu, itu akan membentuk All Blue yang menggabungkan semua lautan itu yang dicari oleh Sanji. Okey, apa jenayah yang dilakukan oleh Zunisha? Satu poin bagi saya, dia menghancurkan pulau ataupun kaum. Sebab ancient weapon ni, dia punya tujuan adalah untuk menghancurkan sebuah tamadun ataupun kaum ataupun pulau, dan itu belum dinyatakan oleh Oda. Ini hanya sekadar teori saya, antara banyak teori saya. Kalau saya nak discuss ni mungkin berhari-hari. So please subscribe dulu, tekan link, share, komen, like. Jom layan dengan saya sampai ke habis One Piece. Kita tengok misteri ni, kita bongkar otak kita sama-sama. Okay, bawa kawan kamu semua weeps pun boleh otakku, semua yang gila-gila anime yang baru nak kenal dengan One Piece. Inilah masanya untuk terbaik. So pulau yang dihancurkan oleh Zunisha pada ketika itu adalah mempunyai kaitan dengan Joy Boy. Joy Boy ni, dia mempunyai kekuatan yang sangat superb lah, yang sangat mampan, yang kental, yang top tier pada zaman dia. Joy Boy ni boleh dikatakan orang yang memegang nama D. So kita tak tahu adakah all out battle pada masa tu. Saya assume memang ada all out battle antara dua pihak, D dan Celestial Dragon. Okey, bayangkan gini, dia punya analogy, dia punya konsep teori begini. Ada satu pulau yang dijaga oleh Joy Boy, iaitu pulau yang menyokong Joy Boy, ketenteraan Joy Boy yang boleh membantu Joy Boy untuk menguasai dunia sepenuhnya. So dalam perang yang all out, yang mengeluarkan sepenuhnya kudrat tentera kuasa,
So, Joy Boy memerlukan semua kekuatan yang dia ada, semua connection yang dia ada. So, satu pulau tu diminta pertolongan oleh Joy Boy untuk menyaut dia punya semboyan lah untuk go berperang, untuk keluar berperang. So, Zunisha telah dihasut oleh golongan Celestial Dragon macam yang telah dilakukan oleh squad dan Akainu. Akainu dia memanipulasi squad, memfitnah squad yang Whitebeard telah menggunakan mereka untuk menempa nama semata-mata, tetapi bukan, itu hanyalah fitnah semata-mata daripada Akainu, dan squad telah jatuh kepada fitnah tu dan dia telah menikam Oyaji, Whitebeard. Itu adalah salah satu konsep khianat yang ada di dalam One Piece tu. Saya ambil andaian tu, Zunisha telah dihasut oleh golongan Celestial Dragon untuk menghancurkan pulau tu yang dijaga oleh Joy Boy. So, Zunisha dia jatuh dengan fitnah daripada Celestial Dragon dan dia segera menghancurkan daripada pulau tu tanpa dikontrol ataupun dikawal oleh golongan Kozuki, iaitu pengawal yang mengarahkan Zunisha. Dia berjalan sendiri kerana telah dimanipulasi oleh golongan musuh Joy Boy. Okey, satu kenapa Zunisha boleh jatuh kepada fitnah ni, satu ada buah klon-klon yang boleh meniru impression badan seseorang, suara seseorang. So, seseorang yang daripada Celestial Dragon dia telah mempunyai kuasa Devil Fruit tu, dan dia telah menjadi sama ada Joy Boy ataupun golongan Kozuki yang mengawal si Zunisha ni, yang telah menghasut Zunisha ni. So, Zunisha pun dia jatuh dengan fitnah tu, dia ikut je lah kehendak, sebenarnya bukan, itu hanyalah semata-mata fitnah. So, dia menghancurkan pulau tu yang tak semena-menanya telah dihancurkan secara total oleh Zunisha. Zunisha hanya mengikut arahan daripada orang yang salah. So, dia setelah hancur pulau tu, dia berjumpa dengan Kozuki, Joy Boy. Ternyata bukan orang yang sebenar. Dia telah dimanipulasi dan ditipu oleh Celestial Dragon yang telah memakan buah klon-klon. So, di sana mungkin Joy Boy ataupun Kozuki telah menyumpah Zunisha ni dengan jenayah yang telah dia buat ni sampailah sekarang, dan itulah jenayah yang telah dilakukan oleh Zunisha, iaitu mengkhianati Joy Boy. Sebab apa saya kata Kozuki adalah yang mengawal Zunisha? Sebab ialah Momo, dia tengok Oden, dia mampu dengar suara Zunisha. Kalau macam D pun boleh dengar juga Zo, tetapi tak boleh mengawal. Macam Luffy dia boleh dengar suara Zo, tapi dia tak boleh mengawal. Yang hanya boleh mengawal adalah Kozuki Momonosuke. Okey, itu salah satu saya punya teori lah, diskusi saya pada kali ini. Banyak lagi saya punya teori, saya tak dapat nak tidur memikirkan kaitan antara Joy Boy dengan Zunisha ni. Apa lagi teori yang boleh diguna pakai yang dilakukan oleh Zunisha ni? Okey, antara teori saya yang lain adalah Joy Boy, iaitu keluarga D, dia mempunyai hubungan dengan isteri dia ataupun girlfriend dia ataupun teman wanita dia yang berketurunan Celestial, iaitu mereka punya musuh tradisi. So, telah disembunyikan di sebuah tempat oleh Joy Boy agar tak terlibat dengan perang besar antara Celestial dan Joy Boy dengan keluarga D. Terlalu taksub dengan keluarga D ni, Zunisha telah bertindak sendiri sebab dia hendak menjaga martabat darjat keluarga D ni. Tak nak Celestial Dragon ni wujud pun di dunia ni lagi, dia nak hancurkan semua. So, yang terdekat dengan Joy Boy adalah teman wanita dia ataupun kenalan dia ataupun kawan dia, lelaki ke perempuan, yang telah disembunyikan oleh Joy Boy di sebuah tempat. So, Zunisha mengambil tindakan sendiri untuk menghancurkan ataupun membunuh lah orang tu, iaitu Celestial tu. Joy Boy dapat tahu berita tu, di sana dia telah melaknat dan menyumpah Zunisha ataupun Kozuki. Dia telah sumpah kepada Zunisha perbuatan yang telah dilakukan Zunisha. Itu adalah dua poin teori saya. Satu, dia telah dimanipulasi oleh musuh. Kedua, dia ni terlalu taksub kaum mereka ni lah, kaum D yang memerintah dunia. Zunisha langsung tak nak turunan Celestial ni ada lagi. Apa kaitan dengan tindakan Zunisha yang telah dilakukan? Satu, untuk yang teori pertama, Joy Boy telah kehilangan sejumlah pengikut, kekuatan ketenteraan. Kedua, dia kehilangan Zunisha, iaitu Ancient Weapon, senjata purba. So, di sana banyak kekuatan ketenteraan yang dia hilang dan telah menyebabkan dia jatuh dan kalah kepada Celestial, iaitu World Government sekarang. Untuk kedua, mungkin sama juga, dia telah kehilangan Zunisha dan dia telah jatuh emosi. Lebih kurang gitu jugalah dia punya konsep. Joy Boy ni boleh kalah dengan World Government yang sekarang, yang telah membentuk World Government pada sekarang, iaitu daripada keluarga Celestial Dragon.
So banyak lagi saya punya pikiran nih, saya nak luang untuk tak dapat. So saya minta support daripada kamu, subscribe untuk saya punya drip. Saya pun dah jadi detektif untuk teori kali ini. Comment, share, check out.